sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan moderator pada pagi ini, seterusnya muslimin muslimah hadirin hadirat dirahmati Allah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala kita dipertemukan pada pagi ini dalam suasana maya. Mudah-mudahan apa yang kita dengari daripada Ustaz tadi banyak manfaatnya. Saya berkesempatan dengan sikit sebanyak tadi berkaitan dengan keganasan rumah tangga. Itulah dia, manusia jika tak ada perasaan takut kepada dosa, manusia buat apa saja. Suami tak takut pada dosa, maka dia pukul isteri, dia tak bagi nafkah, dia abaikan tugas sebagai suami. Sebab apa? Tak takut dosa. Begitu juga sebagai seorang isteri, bila tak takut dosa, dia curang, dia lakukan hubungan dengan laki-laki lain dan sebagainya. Pendek kata, takutkan Allah Ta'ala lah yang mengikat kita supaya sentiasa berada di atas landasan yang benar, supaya kita sentiasa menjaga batas-batas agama. Maka bertepatanlah dengan tajuk kita bincang pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan dosa-dosa besar. Pada kesimpulannya ataupun rumusan yang saya nak kaitkan dengan apa yang dibincangkan tadi ialah si suami yang suka pukul isteri ni, saya selalu bagi nasihat pada dalam kuliah-kuliah saya, pada pendengar-pendengar, suami yang suka pukul isteri, pernah masyarakat beritahu kita buat aduan yang mana suami yang suka pukul isteri, saya nak bincangkan ini berkaitan dengan dosa juga ni. Sebelum kita pergi kepada dosa-dosa besar, ya betul. Sebelum kita pergi pada dosa-dosa besar, saya nak kaitkan sikit sebanyak. Berpunca daripada berlakunya dosa-dosa besar ini kerana pandang remeh kepada larangan Allah. Pandang remeh kepada dosa. Sehingga kan bila sebut lakukan dosa-dosa kecil sekalipun, bila berterusan melakukannya, dia menjadi dosa besar juga. Oleh itu, para suami ambil tanggungjawab mengawal keluarga supaya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Oleh itu, kita lihat beberapa perkara yang saya nak bincangkan pagi ini. Dosa besar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Surah Asy-Syura ayat 37. Dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji, dan apabila mereka marah disebabkan perbuatan yang tidak patut terhadap mereka, mereka maafkannya. Subhanallah. Walladzina yajtanibuna kaba'ir. Allah Ta'ala memuji. Allah Ta'ala menyatakan mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Yajtanibuna, ijtinab, jauhi. Sebab itulah bila kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawa jangan kamu hampiri. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu hampiri zina, hampir. Allah Ta'ala tak sebut jangan kamu buat zina, jangan kamu lakukan zina. Memang larangannya perbuatan zina itu, tetapi qurbah, taqrabu ni hampiri, jangan cuba-cuba. Maknanya larangan Allah Ta'ala ni jangan kamu nak cuba-cuba buat. Dan qurbah kepada zina itu hatta melihat dengan pandangan syahwat
qurbah kepada zina. Bercakap kerana syahwat, bukan daripada kerana keperluan, tetapi bercakap sembang kerana syahwat, lelaki perempuan yang ajnabi, maka juga qurbah kepada zina. Apatah lagi dengan menghias-hias pada pakaian bagi perempuan, tabarruj, berhias dengan wangi-wangian yang berlebih-lebihan, pakaian yang bukan saja menjuluk mata, tapi pakaian yang menarik pandangan orang kepadanya, juga qurbah kepada zina. Apatah lagi dengan pakaian yang menampakkan aurat, qurbah kepada zina. Hatta para ulama menyatakan memberi salam sekalipun dengan tujuan nak mengorak. Beri salam, Assalamualaikum, tapi dengan tujuan nak mengorak, nak ajak dia melakukan maksiat, maka beri salam itu pun haram. Kerana niat dia beri salam itu untuk melakukan dosa. Bermakna segala qurbah, benda yang boleh mendekatkan diri pada perbuatan zina, adalah hukumnya semuanya haram. Seperti juga dengan meminum arak. Memang minum arak itu hukumnya haram. Tetapi orang yang menjualnya, menghidangkannya, yang tuan yang menyewakan kedainya, segala-gala yang berkaitan dengannya adalah ada saham dosa-dosa besar. Maka wajib dihindari. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Kamu berdua jangan hampiri pokok ini. Ini pokok khuld dalam syurga itu. Jangan kamu hampiri pokok. Asal larangannya jangan makan buah itu. Tetapi Allah Ta'ala nyatakan wala taqraba, jangan hampiri pokok ini. Apabila mereka berdua hampiri pokok itu, timbullah perasaan ingin makan buahnya. Bila makan buahnya, ingin nak telan, nak kunyah, nak telan. Maka berlakulah apa yang telah berlaku. Nabi Adam AS telah diturunkan ke dunia. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Tertanggal pakaian mereka berdua. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Sadaqallahu alazim. Wahai anak cucu Adam, jangan sampai kamu ditipu daya oleh syaitan. Sebagaimana syaitan telah menipu daya nenek moyang kamu, iaitu Adam, dua ibu bapa kamu, hinggakan mereka tertanggal pakaian daripada mereka berdua, supaya dilihat-lihat oleh iblis akan aurat mereka berdua. Subhanallah. Baik, bermakna apa yang akan kita bincangkan ini, bentuk dosa-dosa besar ini, semuanya adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cuba hampiri daripada dosa-dosa besar itu. Misal kita katakan, wala taqraba hadhihi syajarah, qurbah. Jangan cuba hampiri. Wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri perbuatan zina. Kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang dilakukan. Itu juga arak. Tak boleh menghampirinya, walaupun arak itu haram hukumnya, tetapi semua yang terlibat dengan arak, menghidangkan, menjualkan, juga haram hukumnya. Subhanallah. Maka bertepatan dengan ayat ini, Allah Ta'ala nyatakan, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. Mereka yang menjauhi daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Kabair al-ismi wal-fawahish, dan perkara-perkara keji. Subhanallah. Dan kita lihat lagi firman Allah Ta'ala.
In tajtanibu kabaira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul Azim, surah An-Nisa ayat 31. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan dosa kecil kamu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia, yakni syurga. Di sini Allah Ta'ala nyatakan, in tajtanibu, hai manusia, kalau kamu hindari, kamu jauhi, hai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu jauhi dosa-dosa besar itu, ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang aku tegah kamu daripada melakukannya, maka Allah Ta'ala nyatakan di sini 3 perkara kamu akan dapat. Kamu jauhi, hindarkan diri daripada buat dosa-dosa besar ni, Allah Ta'ala tawarkan pada kamu 3 perkara. Yang pertama sekali, nukaffir ankum sayyiatikum. Nukaffir ankum sayyiatikum, kami akan hapuskan dosa-dosa kamu. Hapuskan dosa-dosa kamu, ini dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar Allah Ta'ala hapuskan. Dosa-dosa kecil pun Allah hapuskan. Apabila Allah hapuskan dosa-dosa besar, dah tentu dosa-dosa kecil akan terhapus. Saya nak buat contoh lah, misalnya pakaian kita. Pakaian kita ada kekotoran yang mudah hilang dan yang susah juga nak hilang. Misalnya pakaian kita terkena kuah. Kita makan maka tertumpahlah sambal, lada, kuah, kari terkena pada baju. Ada juga habuk-habuk yang melekat pada baju, daki-daki kecil, bau-bau peluh. Apabila kita gunakan alat pencuci untuk menghilangkan kotoran seperti kari tadi, tentu dengan sendirinya habuk-habuk yang melekat juga akan hilang. Tetapi jika kita hanya celupkan dalam air tanpa menggunakan alat pencuci, menjadi debu-debu yang melekat akan hilang, tetapi kotoran yang kuat itu tak hilang. Itulah bagaimana kita melakukan amal-amal soleh bila kita salat, bila kita baca Quran. Allah hapuskan dosa-dosa kecil, tapi dosa-dosa besar tidak hilang melainkan dengan bertaubat, dengan kita menghindari dosa-dosa itu. Subhanallah. Bermakna Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kecil. Apabila dosa-dosa besar itu kita hindari. Yang kedua, Allah Ta'ala gantikan, sebut dalam ayat yang lain, asa an yubaddillahu sayyiat hasanat. Allah Ta'ala akan gantikan dosa-dosa itu menjadi kebajikan, menjadi pahala. Dosa-dosa tadi Allah tukar menjadi pahala pula. Misalnya orang ni dosa dia 1000 dosa dia. Dosa dia 1000. Tetapi setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah tukarkan dosa 1000 tadi jadi 1000 kebajikan, 1000 pahala. Yubaddilallahu sayyiatihim hasanat. Allah gantikan dengan pahala yang sangat besar. Itulah kepentingan taubat. Bahkan kita menghindari daripada dosa-dosa besar itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan satu lagi, yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan syurga. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami akan masukkan kamu ke dalam syurga, yang ke dalam tempat yang mulia. Allah Ta'ala nyatakan tempat yang mulia, mudkhalan karima, tempat yang mulia, sangat-sangat mulia. Kalaulah di dunia ini Allah Ta'ala tak puji pun keindahan dunia ini, Allah Ta'ala tak kata pun dunia ini tempat yang mulia, bahkan dunia ini tempat ujian,
walaupun kita merasakan indah, cantik, menarik perhatian, tetapi Allah Ta'ala tidak puji keindahan dunia ini, melainkan hanya ujian yang melalaikan semata-mata. Tetapi syurga Allah Ta'ala puji. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami akan masukkan kamu ke dalam syurga yang tempat sangat-sangat mulia. Tempat yang sangat-sangat indah. Mula-mula daripada segala-gala kejadian yang secantik-cantik kejadian. Nafsu semaksimal mungkin Allah Ta'ala. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur, nafsu apa. Allah Ta'ala bagi sepenuhnya. Secara berkekalan. Itu janji Allah. Apabila kita menghindari dosa-dosa besar. Bila kita jauhi dosa-dosa besar, Allah janji akan menempatkan kita ke dalam syurga yang berkekalan. Subhanallah. Tuan-tuan sidang penonton, pendengar yang saya kasihi sekalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nyatakan bahawa al-kabiratu kullu zambin khatamahu Allahu binarin au ghadabin au la'natin au azabin. Maksudnya dosa-dosa besar itu adalah yang Allah akhiri dengan ancaman neraka atau kemurkaan ataupun laknat ataupun azab siksa. Yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini Abdullah bin Abbas, menyatakan bahawa setiap ancaman yang Allah Ta'ala beri izab dengan api neraka, maka dia itu dosa besar. Syirik ada ancaman akhirnya neraka. Neraka pada bapa, ancaman akhirnya neraka. Putuskan silaturahim, akhir ancamannya neraka. La yadkhulul jannata man qati', tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Jika tak masuk syurga, maknanya neraka lah jawabnya. Bermakna memutuskan silaturahim adalah dosa besar. Setiap perkara, kata Ibn Abbas, yang Allah Ta'ala beri ancaman dengan api neraka, maka dia dikategorikan sebagai dosa-dosa besar. Sebab itulah para ulama menyenaraikan dosa-dosa besar yang ada 70 dosa besar. 70 dosa besar yang wajib dihindari. Maknanya al-kabiratu kullu zambin khatamahu Allahu binarin. Allah Ta'ala buat kesudahan, penyudahan ayat itu, penutup ayat itu dengan ancaman api neraka. Al-Hasan Al-Basri ada menyatakan bahawa kullu zambin nasabahu Allah Ta'ala ilan nar fahuwa kabiratun. Setiap dosa yang Allah Ta'ala nisbahkan dengan neraka, maka itu adalah dosa besar. Allah Ta'ala beri ancaman dengan neraka, maka dia adalah dosa besar. Dalam hadis Nabi SAW juga ada dinyatakan bahawa Baginda SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, as-salatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kaffaratul lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Solat 5 waktu dan solat Jumaat kepada solat Jumaat seterusnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama mana tidak melakukan dosa-dosa besar. Bermakna apa yang berlaku di antara dua solat. Misalnya tadi kita solat fardu subuh. Kemudian nanti zuhur kita akan solat fardu zuhur. Apa yang berlaku di antara zuhur dengan subuh dengan zuhur ni, Allah hapuskan semua dosa-dosa. Yakni dosa-dosa kecil. Selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu dia boleh hapus dengan kita
bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi dosa-dosa besar ini terhapus dengan kita salat, dengan kita berwudu, dengan kita berjalan kaki ke masjid, dengan kita baca Quran, dengan kita berada dalam majlis ilmu begini. Walaupun secara online, kita dalam majlis ilmu, kita mendapat maklumat melalui telinga kita, pendengaran kita, dengan penglihatan kita, dapat maklumat yang berfaedah. Maka semua itu mendapat keredaan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu dalam mencari keampunan Tuhan kamu. Sesungguhnya syurga yang seluas langit dan bumi Allah sediakan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kamu akan 7 dosa-dosa besar, 7. Ini ranking yang atas 7. Dalam 70 dosa besar ni ada 10. Dalam 10 ni ada lagi 7. 7. Dalam 7 ni ada ranking 2. Yang pertama nombor 1 syirik kepada Allah. Itu dosa paling besar. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, seandainya syirik ni ada dalam hati seorang, ada dosa syirik walaupun sebesar habuk, dia masuk neraka. Walaupun sebesar habuk sahaja, masuk neraka. Apatah lagi, apatah lagi bertimbun-timbun. Sebesar habuk pun kena masuk neraka. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kamu akan 7 dosa-dosa besar yang binasakan ini. Qalu, lalu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mahun? Wahai Rasulullah, apakah dia dosa-dosa besar itu yang membinasakan itu? Qala asyirku billah, syirik dengan Allah. Wasihru, dan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh diri yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan sebenarnya. Membunuh jiwa, sama ada bunuh orang lain ke, bunuh diri sendiri ke, hukumnya haram dan dosa besar. Bunuh diri sendiri dosa besar, bunuh orang lain pun dosa-dosa besar. Wa aklur riba, dan makan riba. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari daripada medan perang. Masuk dosa besar ialah meninggalkan perjuangan Islam. Masuk dosa-dosa besar. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan termasuk dosa-dosa besar ialah menuduh perempuan yang muhsinat, perempuan yang suci, perempuan yang tak berniat langsung untuk buat benda-benda curang. Tiba-tiba dituduh dia berzina. Maka itu termasuk dosa-dosa besar. Ini 7 sab'al mubiqat yang membinasakan. Diri binasa, masyarakat binasa, negara pun binasa jika tidak benteraskan benda-benda. Sebab itulah pihak berkuasa berkewajiban membenteras ajaran-ajaran sesat ini. Ajaran sesat membinasakan, memecah belahkan masyarakat. Ajaran sesat. Ada yang mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Tuhan. Itu ketika dahulu. Mengaku jadi Tuhan, Tuhan Harun. Kalau jadi Nabi dan sebagainya, Tuhan langit. Wal'iyazbillah. Ini banyak di akhir-akhir zaman. Banyak berlaku pemujaan, penyembahan selain daripada Allah Ta'ala. Ancaman kepada akidah itu sendiri sangat menular, sangat banyak. Maka itulah saya pilih tajuk ini nak bincang tentang dosa-dosa besar. Yang mana Allah Ta'ala beri ancaman dengan neraka.
wajib bertaubat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menukilkan beberapa pandangan berkaitan maksud dosa-dosa besar itu. Antaranya Ar-Rafi'i dalam Syarah Al-Kabir berkata, dosa-dosa besar ialah dosa yang mewajibkan hukuman had. Mentakrifkan, Ibnu Hajar mentakrifkan dosa besar itu ialah dosa yang ada hukuman. Oh, berzina ada hukuman dia. Syirik murtad ada hukuman dia. Sebenarnya syirik ini ada hukum, murtad ada hukum, murtad ni ada. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Satu hari Nabi telah memanggil Muaz bin Jabal untuk dilantik sebagai gubernur di negeri Yaman. Bila Rasulullah SAW memanggil Muaz bin Jabal untuk menjadi gubernur ke negeri Yaman, lalu Rasulullah SAW memanggil Muaz. Wahai Muaz, jika kamu pergi ke Yaman nanti, jika ada sesuatu masalah, apa yang kamu lakukan? Wahai Rasulullah, saya akan berhukumkan mengikut Al-Quran. Bagaimana jika tiada dalam Quran? Saya akan berhukumkan mengikut hadis Rasulullah. Bagaimana jika tiada dalam hadis? Saya akan berijtihad. Maka Rasulullah menepuk-nepuk ataupun menggosok-gosokkan bahu Muaz sambil mendoakan kepada Muaz. Apabila Muaz sampai, sebaik-baik saja sampai di negeri Yaman, diberikan hamparan supaya Muaz duduk. Bila dia nak duduk, dia terpandang ada seorang lelaki diikat pada sebatang tiang. Aku tidak akan duduk sehingga kau beritahu kenapa lelaki itu diikat. Lalu masa tu Abu Hasan Asy'ari nyatakan bahawa dia telah murtad. Dia telah berlaku syirik Allah dan murtad. Muaz berkata, aku tidak akan duduk sehingga kamu bunuh. Subhanallah. Ada lagi ulama berpandangan, siapa yang syirik, yang murtad ini diberi tempoh pada dia selama 7 hari. Ditahan reman dia, dipenjarakan. Ada yang kata 7 hari, ada kata 14 hari. Ada yang paling lama beri peluang dia supaya bertaubat kembali semula selama 40 hari beri peluang. Apalah itu khilaf ulama. Yang penting ialah wajib pihak penguasa kena jalankan langkah-langkah untuk mengembalikan dia kepada Islam. Misalnya panggil ibunya, kalau ibunya masih ada, bagi nasihat. Wahai anakku, kenapalah engkau murtad? Kesianlah ibu, wahai anakku. Mari pujuk anak ni supaya kembali pada Islam. Tak masuk Islam juga, ayah dia mari. Wahai anakku, aku pelihara kamu daripada kecil, penatlah aku cari nafkah besarkan kamu. Sebutlah apa sahaja, asalkan menyedarkan anak dia kembali pada Islam. Tak hirau juga, panggil kawan-kawan dia, ustaz dia, sebagainya. Polis menasihat dia. Tak pedulikan juga, maka man badala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agama, maka hukum. Yakni keluar daripada Islam. Subhanallah. Menyatakan bahawa dahsyatnya syirik ini, dalam 70 dosa besar itu, syirik nombor 1. Dan dosa sama makhluk yang paling besar ialah derhaka pada ibu. Itu dosa besar yang paling besar. Yang mana al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu, maksudnya dalam kerajaan ibu.
Ridallah fi ridal walidain, sakhtullah fi sakhtil walidain. Keredaan Allah mengikut keredaan kedua ibu bapa, dan kemurkaan Allah mengikut kemurkaan kedua ibu bapa. Ranking yang kedua, makhluk sama makhluk. Subhanallah. Sedang penonton, sedang pendengar yang dirahmati Allah, bermakna setiap dosa-dosa yang ada ancamannya, maka dia adalah dosa-dosa besar. Misalnya, minum arak ada hukum had. Orang minum arak hukum sebat 80 rotan. 60 rotan. Menuduh pada orang berzina juga ada hukum had. Dengan 70 sebatan. Jadi, semua ni yang ada disebut hukuman had dia. Berzina ada hukum hudud dia. Membunuh ada hukum had dia. Mencuri ada hukum had dia. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan adalah penguasa pemerintah, jalankan hukum potong tangan. Boleh jadi tuan-tuan, bila kita sebut hukum potong tangan ini, orang semua takut. Zalim lah macam tu, nyaya lah apa-apa tu. Sebenarnya, nakalan min Allah itu satu peringatan dari Allah. Bila seorang itu dah kena jalani hukuman ini, bermakna dia orang yang akan selamat. Orang yang akan selamat. Begitu juga dengan hukuman rejam, hukuman sebat pada orang yang berzina ni. Bila seorang aja kena, orang lain takut dah nak buat. Tambah-tambah tunjuk dengan live, secara langsung, satu hukuman sebat. Orang akan takut nak buat. Allah Ta'ala yang akan campurkan rasa gerun dalam hati mereka. Orang yang melihat takut nak buat. Paling berpesan-pesan supaya jadi orang yang baik. Bila kita lihat sendiri orang yang kena hukum itu macam mana, jadi hukuman. Subhanallah. Laksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala akan laksanakan, akan tunaikan, selesaikan masalah yang dihadapi oleh manusia. Ibnu Abdul Salam ada menyebut dosa yang membuatkan pelakunya menjadi hina. Menurut beliau lagi, ada pandangan yang menyatakan dosa besar ialah dosa yang disertakan dengan balasan buruk atau laknat. Baik. Dosa yang membuatkan pelakunya menjadi hina, dosa besar. Hina. Orang yang berzina, hina. Minum arak, hina. Mencuri, hina. Deraka pada bapa, hina. Semua masyarakat pandang hina belaka pada mereka yang buat dosa-dosa ni, maka dia adalah satu dosa besar. Pengukuran dari segi ukuran masyarakat. Semua kita tak suka. Itulah dosa besar. Subhanallah. Lebih-lebih lagi, jika ada ayat Al-Quran yang memberi ancaman kepada mereka yang lakukan dosa besar. Lakukan dosa itu, maka dia itulah dosa-dosa besar. Ibnu Salah berkata, ada beberapa tanda yang menunjukkan suatu dosa termasuk daripada dosa besar itu. Wujudkan hukuman had, janji buruk dengan neraka, mengurisin nas dan dari Al-Quran dan Sunnah, pelakunya menjadi fasik dan dilaknat Allah. Itu di antara ancaman orang yang melakukan dosa-dosa besar ini. Beliau kemudian menyatakan ta'rif oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Mufhim, merupakan penjelasan terbaik dan menghuraikan dosa-dosa besar itu. Kullu zambin utliqa alaihi binassin kitabin aw sunnah aw ijma'in annahu kabirat aw azim aw
au ukhbira fihi bishiddatil iqab au ulliqa alaihi al-hadd au shuddidan nakir alaihi fahuwa kabiratun. Yang ini takrif dia beri ialah setiap dosa yang diitlaqkan padanya dengan nas Al-Quran, sunnah atau ijma' bahawa ia adalah dosa besar. Dan dijanjikan hukuman yang berat, hukuman had atau sangat diingkari atasnya, maka ia adalah dosa-dosa besar. Syarah bagi hadis Bukhari. Jadi ini di antara ta'rif macam mana dosa besar tu apa dia. Pertama sekali ada nas, ada Quran, ada hadis. Sebut ijma' ulama' bahawasanya ijma' ulama' semua setuju tekan ini dosa besar. Ataupun dosa yang sangat dahsyat. Ataupun disebut dosa, siapa-siapa buat dosa ni akan dibalas dengan azab yang berat, azab yang dahsyat. Itu juga dia dosa besar. Dan lagi apa yang dinyatakan bahawa hukuman ni, dosa-dosa ni ada hukum had, ada hudud, maka dia adalah dosa besar. Ini jelaslah, merangkumi semualah. Maka dengan dosa-dosa besar begini, siapa melakukannya, dia tetap akan mendapat pembalasan ataupun wajib dia bertaubat pada Allah. Jadi kesimpulannya begitulah pengertian dosa-dosa besar seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama. Kita disarankan untuk menjarakkan diri, menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar ini dengan sungguh-sungguh hati. Sungguh-sungguh kena hindarkan diri daripada dosa besar. Jangan cuba-cuba teringin nak buat. Jangan cuba-cuba teringin nak lakukan. Hindar sungguh-sungguh. Ulama telah menuliskan buku-buku khusus berkaitan dengan dosa-dosa besar. Antara Imam Az-Zahabi melalui kitabnya Al-Kabair. Imam Az-Zahabi ada tulis kitab Al-Kabairin, dosa-dosa besar. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kitabnya Az-Zawajir, I'tiraf Al-Kabair. Mereka telah menerangkan satu persatu berkenaan dengan dosa-dosa besar yang terangkum dalam Al-Quran dan hadis, serta menyebut tentang balasan dan akibatnya. Subhanallah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa akhirnya marilah kita berdoa supaya Allah Ta'ala lindungi kita daripada terlibat dengan dosa-dosa besar ini. Walaupun ada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah menyatakan di hari kiamat nanti orang yang melakukan dosa besar juga berhak mendapat syafaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Nabi akan beri syafaat kepada pelaku dosa besar sekali. Subhanallah. Walau bagaimanapun masa hidup bertaubatlah, jauhilah, cuba hindari daripada dosa-dosa besar ini. Kerana dia merupakan kemurkaan daripada Allah. Rabbana ighfir lana, wa ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, wahai Allah ampunkan dosa-dosa saudara-saudara kami yang ada kaitan iman dengan kami, yang mereka mendahului kami dalam iman, maksudnya orang dulu daripada kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan dalam hati kami ini perasaan benci, perasaan tak suka pada orang yang beriman, lillazina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan, engkaulah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, melimpah belas kasihan dan rahmat. Alhamdulillah sekali telah untuk pagi ini pengenalan dosa-dosa besar. Oleh itu wajib kita hindari, jauhi daripada dosa-dosa besar ini kerana dia al-mubiqat, boleh membinasakan, mencerumuskan. Bila orang itu terlibat dengan dosa besar, maka dia mudah membuat dosa kecil.
Berterusan dosa kecil, bila kita terlibat dengan dosa besar, maka nak buat dosa besar yang lain pula. Maka baik hindarilah. Jangan melakukan dosa-dosa besar. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dapat rahmat daripada Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita buka 1-2 soalan Ustaz ya. Boleh Ustaz? Boleh insyaAllah. Okey, siapa yang nak bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya kalau dosa syirik tu ada yang kata Allah ampunkan, ada juga yang kata tak diampunkan. Bagaimana ya? Ya, terima kasih. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Itu nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa-dosa syirik. Maksud di sini ialah dosa syirik ialah orang yang mati dalam keadaan syirik. Orang yang mati dalam keadaan syirik, maka tak siapa boleh maafkan dia. Orang yang mati kafir, mati syirik, mati kafir lah. Mati dalam keadaan syirik. Nabi Nuh alaihissalam, isterinya mati dalam keadaan syirik. Nabi Nuh tak dapat selamatkan isterinya masuk neraka. Disebut dalam surah At-Tahrim. Isteri Nabi Lut juga mati syirik. Nabi Lut tak dapat selamatkan isterinya. Kanata tahta abdaini salihaini fakhanatahuma. Mereka berdua, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut ni, bawah jagaan kami yang salih. Lalu mereka berdua mengkhianati Nabi. Lalu mereka qila dukhulun nar ma'ad dakhilin. Dikatakan pada mereka, masuklah kamu neraka bersama-sama mereka yang masuk. Nabi Nuh juga tak dapat selamatkan anak dia seorang ada mati kafir, mati syirik. Bermakna Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kalau seorang itu mati syirik. Adapun kalau dia bertaubat masa hidup, Allah ampunkan. Kita lihat bagaimana orang dahulu, daripada kalangan sahabat pun ada yang agama lain daripada Islam. Mereka syirik sebelum tu, kemudian mereka bertaubat, mereka kembali pada Islam. Mereka jadi sahabat Rasulullah dan mereka dapat keampunan Allah. Bermakna bertaubat sebelum mati, Allah terima taubat. Walaupun seluruh langit dosa sekalipun Allah ampun. Melainkan nyawa dah sudah berada di halqum. Tak ampun dah dosa. Tuhan tutup dah pintu taubat. Satu lagi, matahari naik belah barat. Tak terima dah taubat. Jadi kesimpulannya, Allah ampunkan dosa sebanyak mana dosa syirik sekalipun, asalkan dia bertaubat sebelum mati. Masa hidup ni bertaubat, kembali ke pangkal jalan. Yang tak ampun tu ialah dia mati dia dekat ada syirik. Itu tak ampun. Nabi pun pernah ditegur oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang mana Nabi pernah hadir ke kubur Amr bin Ubay bin Salul. Nabi berdiri atas kubur, hingga turun ayat Quran, wahai Muhammad, jangan kamu doakan. Kalau kamu mohon ampun untuk dia, in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfirallahu lahum. Sekalipun kamu mohon ampun untuk mereka 70 kali pun, Allah tak ampun dah mereka. Sebab mereka mati kafir. Jadi sebelum mati kafir, sebelum mati, kalau bertaubat Allah ampun. Jangan risau. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih Penyayang. Sebab itulah kita bertaubat sebelum mati, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, berikutnya. Okey, ada lagi soalan seterusnya, silakan. Ada ke? Semuanya dah jelas tak ya? Ya, insyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz
Ustaz Fikri atas perusahaan ilmu ini, maka seharusnya kita sentiasa mencerminkan diri setiap hari ya, agar kita takut kepada Allah. Dengan perasaan takut itulah kita akan menjauhi dosa-dosa besar ini, insya-Allah Ustaz. Dan semoga dengan itu diharapkan para jemaah sekalian memperoleh manfaat melalui perkongsian ilmu pada pagi ini. Dan juga saya mewakili pihak pengusaha mohon maaf jika ada sebarang kekhilafan saya sepanjang mengendalikan program ini, dan segala yang sempurna itu hanyalah milik Allah SWT. Kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita akan bersua lagi Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya, majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.